Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norada binti Ifan di 2018-208-5919. Okey, di sini saya ingin menerangkan tentang apa itu maksud bimbingan. Bimbingan ialah satu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Baiklah, manakala kaunseling pula bermaksud satu proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan individu yang mengalami kekeliruan dan bersama-sama kita untuk memikirkan alternatif yang sesuai bagi mengatasi kekeliruan tersebut. Seterusnya, matlamat bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, meningkatkan kemahiran menghadapi perubahan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Yang keempat, memperbaiki hubungan dan individu yang lain. Akhir sekali, mengembangkan potensi diri anda sendiri. Okey, mari kita lihat pula apakah perbezaan di antara bimbingan dan kaunseling. Okey, perbezaan dari aspek profesional. Untuk bimbingan boleh dijalankan oleh sesiapa sahaja yang mempunyai asas bimbingan kaunseling. Pada kaunseling pula hanya boleh dijalankan oleh pakar terlatih yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran kaunseling ataupun sijil. Okey, untuk tempat pula untuk bimbingan boleh berlaku di mana sahaja. Untuk kaunseling perlu merujuk etika dan pertemuan bersemuka atau maya. Biasanya di bilik khas untuk sesi kaunseling tersebut. Okey, dari segi masa pula, untuk bimbingan bila-bila masa sahaja kita yang sesuai kita boleh berjumpa untuk mengatakan apa permasalahan kita tersebut. Okey, dari segi kaunseling pula mempunyai jadual ataupun kita perlu menempah slot untuk hadir sesi kaunseling. Untuk akhir sekali, sasaran bimbingan untuk individu ataupun boleh kelompok besar dalam 10 ataupun 20 orang. Untuk sasaran kaunseling pula individu ataupun kelompok yang kecil sahaja. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke sesi bimbingan bersama saya, Cik Norada binti Ifan. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, boleh Cik terangkan sedikit tentang latar belakang Cik? Okey, baiklah. Nama saya Nur Hazira binti Ifan. Pada tahun ini saya berumur 21 tahun dan saya lahir di Tawau, Sabah. Keluarga saya ini agak berpindah-randah sebabnya ayah saya kerja askar dan mak saya nurse. Jadi pertama sekali saya duduk di Sabah dan sebab itulah saya lahir di Sabah. Yang kedua, saya duduk di Kuala Lumpur dan yang sekarang saya duduk di Kedah. Sekolah rendah saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Desa Tunisia On, dan ketika itu berpindah ke Kedah, kemudian menyambung sekolah di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, dan seterusnya sekolah menengah saya di Ma'had Tafiz Sains Darul Aman di Kulim, Kedah, dan saya menyambung pengajian ke peringkat diploma di Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru, Selangor, dan sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya adalah anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Boleh saya tahu apa jurusan yang Cik ambil dalam SMP peningkat Saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Islam. Ya, Cik sekarang SEM berapa? Saya baru saja memulakan pengajian. Jadi saya baru SEM 1 lah. Baru SEM 1. Macam mana keadaan di sekitar UPSI? Macam mana environment dia? Okey ke dengan Kuala Kubu dulu? Sejujurnya saya rasa perasaan tu memang takkan sama lah dengan dulu kan, sebabnya sekarang kita sedang dilanda COVID-19. Jadi sewaktu pendaftaran tu sendiri pun kami berdaftar dengan keadaan yang maksudnya suasana yang agak kalut sebenarnya. Macam parents kita hantar kita just hantar terus balik. Drive through. Ya, drive through macam tu. Tak macam selalunya parents akan tolong
ke bilik. Jadi dia agak berdikari di situ. Sebab ialah suasana COVID-19 kan. Baru. Ya, tapi bagi saya benda tu adalah satu pengalaman lah. Pengalaman yang mana mungkin kawan-kawan saya sendiri dan saya kami yang berada di tahun pengajian pertama ini, kami dapat merasakan suasana yang baru, mendaftar yang baru. Semua sendiri-sendiri, buat baik sendiri, hanya dibantu oleh senior saja. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sebab banyak sangat senior yang tolong dan mereka sangat ramah. Itulah, cuma sedih sikit lah sebab kita berpisah tu secara macam alamak sekejap je. Macam tu. Mengejut lah Ya, keadaan tu. mengejut. Kira asrama semua okey? Semua alhamdulillah okey, makan alhamdulillah okey. Dan sebenarnya dia rasa tak puas sebenarnya nak masuk degree ni sebab kita pergi orientasi pun sikit-sikit je. Banyaknya dalam video, bentuk video, jadi kita tak merasa sangat suasana tu. Dan kami sendiri terus kelas online, dan kami tak tahu di mana bilik kuliah. Kalau yang tak berjalan tu memang tak tahulah. Kan, macam itulah. Jadi orang kata apa, satu pengalaman dan satu orang kata kita tak akan lupa benda tu. Sebabnya kita pun tak jangka COVID-19 ni datang macam ni. Macam orang kata apa, tiba-tiba datang kena karantin lah apa semua. Ya, betul. Kita tak jangka langsung benda ni akan jadi, betul? Ya, sangat tidak menjangkakan. Dan macam tu juga saya diploma pun saya tak sempat nak konvo. Oh, tak sempat Ya, tak sempat nak konvo sebabnya ialah tak ada buat konvo online. Maksudnya Setakat macam ni ni tak ada lagi. ada buat konvo online. Tak ada lagi. Kami pun siapa je tak mengharapkan konvo kan. Walaupun orang kata konvo ni apalah sangat, tapi sebenarnya konvo tu satu momen lah. Momen untuk Kepuasan tu kita belajar. ya, kita dan keluarga kita pegang scroll, pakai jubah konvo kan. Sayanglah, tapi nak buat macam mana. Ni semua ujian untuk kita semua. Betul. InsyaAllah nanti macam Cik Azira nanti habis dalam usia nanti, InsyaAllah ada rezeki nanti memang akan rasa momen yang tak rasa waktu duduk dalam Quran tu. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, ada apa-apa yang Cik Azira nak kongsikan dari segi belajar online ni macam mana? Apa, orang kata apa? Apa yang susah ataupun adakah benda yang membebankan belajar online? Sebenarnya belajar online ni saya rasa waktu sekarang yang baru kita rasa belajar online ni. Sebelum ni kita tak pernah rasa pun. Dan kalau kita mesyuarat sekalipun, kita akan bersemuka. Kita tak pernah online. Mungkin orang-orang korporat pernah lah kan. Tapi dari kita sendiri kita tak pernah. Dan benda ni benda yang agak baru untuk kita. Jadi pertama waktu kami diarahkan untuk belajar online tu, bagi saya first kali tu saya rasa macam bebas lah kan, belajar online Tak kan. payah pakai. Ya, tak payah nak siap awal-awal. Mungkin ada orang yang dia bangun terus kelas settle, tak mandi apa macam tu kan. Tapi sebenarnya tidaklah begitu. Tapi sebenarnya belajar online ni dia agak mencabar. Sebabnya satu, saya rasa fokus. Sama ada kita ni boleh fokus ataupun tidak sewaktu kita belajar online tu. Sebabnya kita belajar online, kita ada dua benda yang kita guna. Yang pertama laptop, yang kedua telefon. Kalau kita guna telefon, contohlah kalau kita boring kan, kita pergi tempat lain, apps lain kan. Itu bagi saya agak mencabarlah untuk diri saya sendiri untuk lawan benda tu. Dan yang paling mencabar sekali adalah dari sudut pengurusan masa. Sebab kita belajar online, kita duduk di rumah. Antara masalah yang saya ada adalah dari sudut penerusan masa. Sebab kita duduk di rumah dan masa yang sama kita belajar. Bila kita duduk di rumah ni, memang takkan sama dengan kita duduk di college. Kalau di college mungkin kita boleh fokus 200% terhadap pembelajaran kita. Tapi kita duduk di rumah ni, bayangkanlah pagi-pagi kita kelas, ada kuis. Tiba-tiba tetamu datang, kita pula anak sulung kan. Kita pula anak sulung, mestilah kena turun bawah. Orang kita ni nak menyambut tetamu, tapi tengah ada kuis ni macam mana. Kalau ibu bapa yang faham, alhamdulillah. Kalau ibu bapa yang tak faham tu, boleh menimbulkan memberi satu pergaduhan, tekanan pada diri kita sendiri, terutamanya sebagai pelajar kan. Jadi itulah saya ada masalah dari sudut pengurusan masa, di mana selalunya lah kalau kelas mesti akan ada yang memanggil.
tolong jap, tolong jap, tolong jap. Dia sebenarnya bukannya tak nak tolong, tapi kadang-kadang lecturer kita tu time tu lah dia buat Kahoot, time tu lah dia buat quizzes, dan itu melibatkan markah kita, kan. Sebab tu lah saya kadang-kadang tu dia agak tertekan lah, dan mestilah kita akan tidur lewat sebab nak siap ketugasan semata. Kita berkorban masa rehat kita tu banyak lah. Tapi kadang ada orang kata belajar online ni kita banyak berehat, tapi sebenarnya tidak. Sebab Dia sebenarnya atas atas seseorang tu sendiri. Betul, atas Macam mana diri kita kita. manage benda tu, betul tak? Macam kalau macam bagi pendapat saya pula, kalau macam katalah ibu bapa semestinya kena faham ataupun kena tahu apa maksud kelas online tu. Maksudnya kelas online ni, contohlah kita ada kelas daripada pukul 8 hingga 12. Jadi pukul 8 hingga 12 kalau ada waktu kelas kita tu tak sepatutnya diganggu. Tak sepatutnya diganggu sebabnya kita tengah belajar. Sama juga macam contoh kalau kita duduk di sekolah sekalipun, kita tak diganggu oleh siapa-siapa sebab itu waktu belajar kita. Tapi dari norma yang baru yang sekarang, iaitu waktu norma COVID-19 ni, iaitu belajar online ni, jadi dia ada, kita kena buat dua benda dalam satu masa. Maksudnya belajar dan buat kerja rumah, macam tu. Tapi ibu bapa adalah main peranan sangat penting. Sebab apa? Bila main peranan sangat penting, bila dia faham tu, jadinya dia ada apa-apa sikit, okey, tak apa anak tengah kelas online, okey, sekejap pause, sekejap. Maksudnya ada masa, dan kita ni sebagai seorang pelajar pula, janganlah kita ambil kesempatan. Maksudnya contoh kita dah habis kelas ataupun kelas tu habis awal, kita kena korban lah. Bukan terus nak menipu dari segi kita kata tengah online ke kelas, kata iya, padahal sedangkan kelas tu dah habis dari tadi lagi. Kita tak boleh dalam macam tu. Kita kena pandai bahagi masa dari sudut contoh kita dah belajar tadi kelas online, kita keluar pula daripada bilik tu untuk tolong ibu bapa yang mana patut di bawah. Maksudnya tak adalah kita menampak sangat kata kita ni berat sebelah. Kita kena balance benda tu. Sebab dari sama kita seorang pelajar dan kita juga seorang anak. Jadi kita ada dua tanggungjawab yang berat untuk kita pikul. Bukan kata kita kelas online itu jadi satu beban untuk kita terus tak buat langsung kerja rumah. Bukan maksud saya macam tak buat kerja rumah. Maksudnya kita kena pandai manage masa. Ya betul, macam Cik Hazira kata, memang betul lah. Orang kata apa, dari segi korban masa tidur tu memang memang ni lah kan, memang biasa lah kerja awal apa semua kan. Tapi saya seronok dengar bila Cik Hazira kata kita rasa orang kata ada tanggungjawab tu, alhamdulillah. Maksud apa? Bila tak ada lah, maksud kita matang untuk handle situasi tu. Tak ada lah kata kita kecewakan mak ayah. Maksudnya kita tak membantu sedikit sebanyak apa yang ada di rumah ni. Terima kasih atas nasihat. Dan kemudiannya antara masalah ni tidaklah begitu besar, tapi saya cuma nak cerita yang sepanjang kelas online ni saya 2 kali saya tukar telco. Dari segi lain pula. Dia macam benda tu duit lah kan. Kita pun tak nak membebankan mak ayah kita, dan tapi nak buat macam mana, kita memang kena tukar telco. Tapi saya bersyukur sangat saya punya kawasan ni tak ada lah teruk macam mana ada sesetengah kawan-kawan saya, dan kebanyakan lecturer, kebanyakan pensyarah memahami situasi kami yang belajar di rumah ni. Tapi adalah segelintir sajalah, tapi itu tak membawa kesan lah. Cuma kesian dekat kawan-kawan yang lain yang macam, terutama sekali kalau ada pembentangan yang melibatkan markah. Jadi time-time tu lah tiba-tiba line kita ni nak buat perangai kan. Saya nampaklah kekecewaan dekat kawan-kawan saya tu. Tapi dan alhamdulillah lah, saya sendiri tidak mengalami masalah yang besar terhadap line. Kira Cik Hazira tak perlu pulang di sisi ataupun
pergi tumpang rumah-rumah kawan yang lain Setakat untuk ni alhamdulillah tidak. Cuma awal-awal tu je waktu telco yang saya tukar telco tu, dia memang agak stres sebab saya cakap apa kita tak dengar kan. Jadi waktu tu kita tengah sengkit dan duit nak tukar telco baru. Jadi fikir macam mana ni, dan fikir kalau aku tukar telco ni adakah lah yang akan semakin elok ke, risiko tukar tu. Tapi macamnya saya try and error, cuba je beli, alhamdulillah okey. Dari segi kawan-kawan buat kerja kumpulan macam mana pula? Macam diploma dulu, ada juga kerja kumpulan, tapi ialah face to face kan senang. Tapi untuk sekarang degree online, setakat ni okey. Kalau peratus tu mungkin ada 70% lah. Tapi saya faham je kawan-kawan yang lain tu, dan ada juga segelintir yang lah macam cik kata tadi, ambil kesempatan. Sebab kawan-kawan lain ada yang bersemangat, dia seorang ni dia macam tak apalah, kawan-kawan yang lain dia yang tolong fikir. Benda tu sebenarnya tidak boleh lah bagi kita sebagai student, sebab maka kita semua sama-sama. Tapi saya nak cerita satu pengalaman saya. Untuk semester 1 ni saya ada kena bentang subjek CMP, dan alhamdulillah saya sangat suka dengan kumpulan saya tu sebab semua yang memberi kerjasama yang sangat bagus. Cik Rueda bayangkan kami tidak kenal antara satu sama lain, kecuali kalau kami kenal waktu zaman sekolah, tiba-tiba jumpa waktu degree, itu saja. Tapi kebanyakannya kami memang tidak kenal antara satu sama lain. Tiba-tiba dalam kelas diberi grup untuk buat satu tugasan bersama-sama. Benda tu sebenarnya susah. Tiba-tiba nak buat meeting online kan untuk selesaikan tugasan tu. Dan alhamdulillah lah, memang bercampur lelaki perempuan. Alhamdulillah lah, semua memberi kerjasama yang sangat baik. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah cakap, tapi buat kenal. Ya, buat kenal. Dan alhamdulillah kami punya pembentangan tu mendapat pujian daripada pensyarah, dan saya rasa sangat bangga dengan kumpulan saya. Alhamdulillah. Yang tu dari segi kerja kumpulan, maksudnya dari segi maksudnya tugasan yang pensyarah bagi sendiri, adakah kan kita setiap tugasan tu dia ada due date dia, maksudnya adakah benda tu membebankan ataupun dia lecturer tekan kita ke? Saya rasa dari sudut saya sendiri, pada awalnya saya tak faham macam ada final ke tidak, sebab mungkin diberi pendedahan tapi ialah online, jadi kadang tak fokus. Itu salah saya jugalah. Tapi bila mana lecturer bagi tugasan, setiap kali lecturer bagi tugasan tu, setiap kali itulah saya akan rasa berdebar. Sebab saya sangat takut saya miss tarikh yang untuk penghantaran tu. Tapi setakat ni alhamdulillah okey. Cuma kalau saya tak ada masa untuk buat di siang hari, saya akan siapkan di malam hari. Dan kadang-kadang mak saya teman untuk buat kerja, jadi semangatlah sikit, tak adalah sorang-sorang. Alhamdulillah. Maksudnya dia cerita cik ada kakak dia di UPSI. Ya, benda tu saya ada kakak juga di UPSI. Saya kakak tu? Saya 4. Saya 4 ambil jurusan sains. Alhamdulillah lah, dia pun sangat membantu. Dan saya rasa sangat bersyukur sebab ketentuan Allah jugalah saya di UPSI ni kan, bersama-sama dengan dia di saat online ni, di saat COVID ni. Memang saya tak faham, memang banyak saya tanya dia dari segi sistem terutama sekali. Macam awal-awal My Guru dulu nak buka macam mana, tak pandai kan. Si portal apa kegunaan dia, nak tengok jadual, penyusunan jadual, tolak kredit dan sebagainya. Memang banyak sangat saya tanya dia. Dan kakak saya tu dia adalah yang selalu mengingatkan saya tentang assignment. Dan bila dia buat assignment, saya pun macam nak buat juga. Macam tu. Sebab dia lagilah course dia science kan, lagi kita kata core lah daripada saya. Jadi bila tengok saja dia buat kerja tu, saya terus rasa macam Semangat lah, terus teringat kerja yang tak siap. Jadi dia ada satu anjakan paradigma tu jugalah. Maksudnya orang kata apa, sama-sama berlawan tapi dalam ke arah yang baik, positif. Ya, betul. Kadang-kadang contoh macam ada
kena isi borang apa-apa yang melibatkan asrama lah, sama-sama saling mengingatkan dah isi ke belum, macam tu lah. Dan alhamdulillah lah, okey. Betapa Rezeki satu saya. rezeki betul, Ya, satu betul, rezeki. Dan orang kata apa yang kita nak tu tak rasa susah. Macam saya ada kenal juga anak jiran saya ni, dia pun baru masuk usia juga dan tak ada siapa nak bimbing dia. Maksudnya dia seorang-seorang. Jadi kita terfikir juga dalam kelas online ni, ya macam mana dia nak tahu, macam awak kata lah, apa fungsi portal tu, macam mana nak isi verify subjek ke apa Ya, kan. Maksudnya tak ada siapa yang guide dia. Jadinya Cik Hazira sangat betul lah, sangat betul, ada beruntung lah sebab ada kakak. Saya nak akui itu. Okey, jadi apa nasihat Cik Azira kepada student-student kita terutamanya yang belajar kelas online ni, dari segi memberi tumpuan sepenuhnya dekat kelas online waktu belajar online ni. Okey, nasihat saya kepada sahabat-sahabat saya yang sama-sama dengan saya kelas online, yang pertama memang penting dari segi pengurusan masa. Kalau boleh, kalau kita tahu waktu tu kita ada kelas, bangunlah awal. Kalau ada kelas pagi macam tu kan, janganlah kelas pukul 8 tu jadi baru bangun. Seeloknya jangan macam tu. And then pemilihan kawan juga sangat penting lah. Walaupun kita tak kenal sebab kelas online, tapi kita cuba juga bergaul online dengan kawan-kawan kita. Kita ada grup kan, kita ada grup. Jadi cubalah ramah di dalam grup. At least bila buat kerja tu Tak tak kekok susah, lah. tak kekok. Macam saya pun saya ada kawan yang saya kenal sewaktu online tu lah. Jadi tak pernah kenal pun, tapi sama-sama macam ada juga mengingatkan, dah buat ke yang ni, poster dah buat ke, macam tu. Jadi benda tu sangat penting sebab di dalam pembelajaran ni mak ayah kita dah tak ada untuk bantu kita, ingatkan kita. Jadi Diri sendiri lah. dan kawan-kawan, benda tu sangat penting. Pilihan kawan sangat sangat penting lah dalam kehidupan student di universiti ni, betul tak? Ya, dan bila kawan-kawan saya pun semua supporting. Kalau tanya soalan, dia orang pun boleh jawab, sama-sama berbincang, jawab. Alhamdulillah. Itulah pengurusan masa dan pemilihan kawan. Alhamdulillah, setakat ni tak ada masalah apa-apa ya. Tak ada yang pengurusan masa tu je lah. InsyaAllah lepas ni apa yang saya cakap tadi ataupun apa yang saya nak bagi nasihat tadi, harap dapat membantu Cik Azira dari segi dari segi pengurusan masa. Kalau ada apa-apa, jangan segan dengan malu untuk datang berjumpa saya untuk buat sesi nasihat ataupun sesi untuk saling bertukar pendapat. Jangan segan lah. Sebabnya kita sama-sama, kita jangan rasa kita seorang. Tak ada ramai kawan, tak ada ramai orang yang boleh dengar apa yang kita permasalahan kita. Cuma kita kena pandai cari kawan yang ni lah. Terima kasih banyak-banyak untuk Cik Raida juga atas nasihat, perkongsian untuk saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.